Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya yang dilancarkan pada Mac tahun lalu untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat negeri ini sudah mula membuahkan hasil yang positif. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur berkata, kejayaan turut dicapai dalam sektor lain seperti pertanian, perindustrian dan pelancongan selain pembangunan modal insan untuk memastikan anak Sabah tidak tercicir atau ketinggalan dalam pekerjaan. Yang di-Pertua Negeri Tun Johar Mahiruddin merasmikan sambutan itu. Haji berkata sempena sambutan Ma'al Hijrah ini umat Islam dianjurkan supaya sentiasa berusaha meningkatkan potensi dan kualiti segenap aspek bagi mencapai kecemerlangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Menurutnya, walaupun peristiwa hijrah Rasulullah SAW kini hanya tinggal nostalgia untuk diambil pengajaran dan iktibar, namun semangat hijrah dan keperluan untuk melakukan perubahan serta pembaharuan ke arah kebaikan sentiasa relevan, terutama ketika negara sedang berdepan pelbagai cabaran akibat pandemik COVID-19. Haji Ji berkata bersempena dengan tema Ma'al Hijrah iaitu Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, jelas memperlihatkan pentingnya umat Islam yang berbilang bangsa, bahasa dan budaya bersatu dalam apa saja keadaan untuk mencapai matlamat bersama, iaitu membentuk sebuah negara yang dapat memperkasakan nilai kebersamaan di samping menghormati segala perbezaan yang ada. Menurutnya, intipati tema itu mengajak umat Islam mengingati bagaimana peristiwa hijrah memberi impak yang sangat besar dalam sesebuah institusi kerajaan di mana Rasulullah SAW dapat membentuk kesatuan dan perpaduan umat di dalam masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Sementara itu, semua pihak khususnya syarikat berkaitan kerajaan GLC digalakkan supaya memperbanyakkan lagi pelaksanaan program berbentuk tanggungjawab sosial korporat CSR. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Datuk Yaakob Han berkata, program CSR amat diperlukan kerana ia dapat membantu golongan yang memerlukan. Katanya bantuan seperti ini mampu meringankan bebanan golongan sasaran yang sudah semestinya kurang bernasib baik. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis CSR Telekom Malaysia Berhad Sabah yang diadakan di Masjid Al-Mujahidin Kampung Gudon malam tadi. Pada majlis yang turut dihadiri pengurus besar TM Sabah, Datuk Muhammad Sainal Muhammad Amin itu menyampaikan sumbangan kepada seramai 50 penerima bantuan asnaf. Yaakob berkata usaha baik yang dilakukan TM Sabah diharapkan dapat dicontohi oleh lebih ramai pihak selepas ini. Beginilah keadaan kami kalau hujan lebat, paras air sungai naik dan menyebabkan kami tidak dapat limpas sungai. Itu luahan penduduk Suhainin Lait 30 tahun ketika ditemui di Kampung Mansiang Baru, Keningau semalam. Suhainin berkata keadaan itu berlarutan sejak dulu lagi dan sejak dimina saluran paip itu 2 tahun lalu. Itu satu-satunya jalan alternatif untuk menyeberang sungai ketika paras air sungai meningkat. Katanya lagi sebab itu perkara yang dihadapi penduduk ditularkan di media sosial supaya satu jambatan dapat dibina di sungai ini untuk kemudahan penduduk di sini. Sementara itu, seorang lagi penduduk Juliana Pati, 45 tahun berkata, ahli keluarganya yang berada di seberang sungai tidak dapat menyeberang apabila paras air meningkat. Katanya lagi akibat sungai sering dinaiki air, menyebabkan ada murid dan pelajar kerap tidak dapat bersekolah. Sehubungan itu, Juliana berharap hasil lawatan yang dilakukan Ahli Dewan Undangan Negeri Tulit Flovia Eng ke kampung itu baru-baru ini akan memberikan satu jambatan yang boleh digunakan semua penduduk di sini. Sementara itu, Flovia ketika dihubungi berkata, kelulusan peruntukan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk pembinaan jambatan gantung sudah pun diluluskan. Manakala polis sedang mengesan 3 kanak-kanak yang terbabit dalam video tular melakukan aksi berbahaya dengan memanjat sebuah lori tangki minyak yang bergerak di jalan raya. Video yang berdurasi 1 minit 24 saat itu tular sejak semalam selepas dimuat naik di laman sosial Facebook. Menurut kenyataan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Semporna menerusi laman Facebooknya berkata, kejadian dipercayai berlaku pada jam 6.08 minit petang Rabu lalu. Katanya aksi berbahaya itu berlaku di Jalan Bubul seperti yang tercatat dalam video berkenaan. Menurutnya, orang awam yang mempunyai maklumat diminta tampil ke IPD Semporna bagi membantu menyalurkan maklumat kepada pihak polis. Berita sukan, penonton dan penyokong Sabah FC digalakkan supaya masuk ke stadium seawal jam 5 petang pada perlawanan Liga Super membabitkan Sabah FC menentang Melaka United FC malam esok. Ketua Penyelaras venue Sabah FC, Syamsuddin Muhammad Shah berkata, ia bagi mengelakkan sebarang kesesakan ketika masuk stadium pada perlawanan yang dijadualkan bermula jam 7.30 minit malam.
Katanya setakat ini penjualan tiket secara atas talian menerima sambutan yang menggalakkan bagi memberi sokongan padu kepada pasukan Sabah FC. Syamsuddin berkata penonton juga tidak dibenarkan membawa botol minuman, payung dan helmet masuk ke dalam stadium. Sumbangan itu, Syamsuddin berkata orang ramai masih boleh mendapatkan tiket perlawanan esok menerusi laman tiket.tickethotline.com.my. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.